Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna futuhal arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Iman dan Tuan Bila, datuk-datuk dan tidati, ayahanda dan bunda sekalian, InsyaAllah malam ni kita sambung balik pengajian kita, pengajian Al-Quran dalam bab yang masih sama lagi, iaitu sifat huruf, dalam membincangkan sifat huruf ataupun pasangan yang kedua, iaitu syiddah, tawassut dan ar-rakhawat. Sebelum kita masuk ke bab yang kedua ini, saya ceritakan sedikit mengenai kaedah-kaedah ataupun cara kita belajar Al-Quran. Pertama sekali, kaedah yang menepati syarat ataupun yang lebih bagus dalam pembelajaran Al-Quran adalah dipanggil talaqi musyafahah, yang mana bila kita belajar Al-Quran ini kena ada dua komponen penting ataupun dua cara yang penting. Pertama sekali adalah dia ada pertemuan ataupun perjumpaan, mana guru bertemu dengan murid, berhadapanlah kalau boleh, mana guru mendengar. Yang kedua, ada proses mendengar dan meneliti. Kalau kita ambil contoh adalah yang paling senang sekali adalah ketika Jibril mengajar Nabi SAW, yang mana bila Al-Quran itu diturunkan, Nabi mendengar Jibril baca dahulu, dan selepas itu Nabi baca dan Jibril akan baiki kalau ada kesilapan dan sebagainya. Itu adalah cara yang paling tepat sekali dalam proses pembelajaran. Tak kiralah ilmu Al-Quran ke, ilmu tauhid ke, ilmu fiqh, mana berhadapan, guru baca, anak murid dengar, dan anak murid baca, guru dengar dan baiki setiap kesalahan. Itu adalah kaedah yang pertama. Yang kedua, ulama kata kaedah ini hanya murid sahaja yang baca, pelajar yang baca, guru mendengar dan menegur setiap apa yang ada silap dan sebagainya. Itu kaedah yang kedua. Dan kaedah yang ketiga yang kita boleh tengok biasanya diadakan di surau-surau ataupun masjid, yang mana guru sahaja yang mengajar, guru sahaja yang baca, anak murid tengok. Jadi kaedah ini memakan masa lebih 30-40 tahun baru pandai kalau baca Quran. Jadi kuliah kita ini kita dah baca dah. Saya baca, di sana aku baca. Kalau dengar macam pelik sikit, saya akan tegur lah. Cumanya yang lebih tepat dan elok, carilah guru. Tak kira lah kat sini ke kat mananya, carilah guru untuk kita memperdengarkan bacaan kita lagi. Dan mungkin boleh jadi ada kesilapan yang kita tidak perasan, ataupun dipanggil lahwu khafi, kesalahan yang ringan. Itu dipanggil konsep ataupun kaedah kita nak belajar Al-Quran. Dan bagaimana pula dengan kaedah yang ada sekarang di zaman moden ini, belajar di alam maya online. Ada setengah ulama kata belajar secara online ini dia boleh dikategorikan di dalam kaedah yang pertama, belajar berhadapan dengan guru, dan guru baca, anak murid dengar, anak murid baca, guru dan tegur. Tetapi dia mengikut, kalau bahasa sebenarnya lain lah, lain internet tu. Kalau internet tu dia kacau, jadi kaedah guru nak tegur dan anak murid nak dengar penjelasan guru tu agak terganggu. Jadi dia menepati, tapi dia tidak sampai ke 100% lah. Maksudnya kalau kita berhadapan begini, dia tidak ada lain kaca lah, dia tidak ada connecting dan sebagainya. Dan
Satu lagi yang dibincangkan, bila kita belajar menggunakan pen ceridik, saya bagi apa? Pen yang kita tunjuk tu dia baca tu. Jadi kaedah itu bagi seseorang yang tidak boleh lagi membaca Al-Quran dan tidak tahu ke mana lagi huruf itu keluar, apa hukum yang ada pada huruf itu, sifat huruf itu, maknanya kalau kita belajar menggunakan pen sahaja adalah tidak bagus dan tidak boleh. Sebab apa? Pen itu hanya baca sahaja dan kita tidak nampak mulut pen itu membukanya macam mana. Kita tengok pen sebut huruf ta pun kita tak tahu. Jadi untuk membantu proses pembelajaran boleh. Dia duduk dalam kaedah yang ke-8 yang ke-9. Kalau kita hanya belajar dengan pen sahaja, mana kita tidak dapat kelebihan ataupun fadilat yang betul-betul kita belajar. Kita tak akan dapat sebut huruf tu dengan tepat. Sebab pen ni kita sentuh ayat pertama, kita nak baca satu kalimah. Contoh alhamdulillah. Kita nak dengar yang ni je, dia baca mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Cerdiknya dia. Jadinya seelok-eloknya carilah guru kan. Okey, cukup dah situ. Okey, kita tengok balik pembelajaran kita minggu ini sebelum kita cuti Ramadan dan Syawal. Kita tengok sikit pasangan yang kedua ataupun yang berlawanan syiddah. Sebelum ni, ini adalah masih lagi dalam kaedah ataupun pembelajaran bab sifat huruf. Kenapa kita perlu belajar sifat huruf ini? Okey, sebab apa kita belajar sifat huruf ini? Sebab kita nak membezakan huruf, contohnya huruf ta dengan huruf ta. Walaupun dia keluar makhraj yang sama, ada huruf yang tebal dan ada huruf yang nipis. Kalau ta, huruf yang tebal. Kalau ta, huruf yang nipis. Kalau kedua-duanya sifat yang sama, kalau kedua-duanya tidak ada beza, mana tidak perlulah kita belajar sifat huruf. Jadi sifat huruf ni kita nak tahu lebih detail lagi di dalam makhraj yang berada di atas tu. Huruf ta, da dan ta ada 3 huruf dan bukan semuanya satu sifat, ada sifat yang berlainan. Satu. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar sifat huruf ini? Sebab kita nak sebut huruf itu dengan cantik. Kita nak sebut huruf itu dengan tepat lagi, insya-Allah. Okey, yang pertama adalah syiddah. Syiddah ini dari segi bahasa ialah kuat, huruf yang kuat, sifat yang kuat. Manakala dari segi istilah Qur'an, dia menyatakan menahan terlepasnya suara bersamaan dengan huruf kerana kuatnya makhraj ini. Dan bilangan asyiddah ini ada 8 huruf. Syiddah ini sifat dia kuat. Kita menahan huruf itu daripada terlepas. Bila kita belajar sifat huruf ini, yang paling jelas sekali untuk kita nampak sifat huruf ini adalah bila huruf itu mati. Saya besar sikit dah. Bila huruf itu mati. Huruf mana mati? Huruf ajid, qadid, bakat. Huruf A, huruf jim, huruf dal, huruf qa, huruf ta, huruf ba, huruf kaf dan huruf ta. Bila huruf ini mati, dia tertahan daripada keluar. Okey. Maksud ajid, qadid, bakat ni cerita di zaman dahulu. Seorang pemerintah mempunyai buah hati yang dinamakan Qad. Pada satu hari beliau mendengar buah hatinya menangis di rumah lalu mengucap rangkai kata, saya mendapati Qad menangis. Ni asal usulnya kalimah ajid, qadid, bakat. Siapa yang buat? Ulama yang buat. Tapi kita kena ada beza sebab ada seorang saja saya pernah dengar di YouTube dan guru saya pernah kita bincang dalam kelas itu. Ada seorang ustaz ni mungkin dia terkeluar. Dia kata tajwid ini sebenarnya adalah daripada para ulama, bukan daripada Nabi SAW. Rekaan para ulama. Jadi tidak tepatlah sebab tajwid ini dalam dalil kata apa? Waratilil Quran tartila. Hendaklah kamu baca Quran itu dengan tartil. Bila kita tartil ni semualah bertajwid dengan indahnya. Jadi bukan tajwid ni daripada ulama, daripada Nabi. Cuma ulama ni dia memudahkan cara kita lagi
untuk faham kaedah membaca Al-Quran itu. Okey. Contoh yang kita boleh bagi pada huruf dal. Pada kalimah ahad. Pada kalimah ahad, suara kita, jika kita perhatikan pada huruf dal ni, ahad, suara kita tertahan. Ahad, kalau kita lepas dia jadi sifat yang tunggal. Qalqalah, ahad, de. Kalau hamzah yang mati, kita baca ke a sahaja kan. Ni sifat dia tertahan, a. Kalau jim, ad, tahan. Kalau kita lepas dia jadi sifat lain pula, itu jadi qalqalah pula. Ad, ab, al, to. Kalau ba, ab, kalau kita buka, tu sifat lain pula. Kalau kah, ad, kalau kita lepas dia jadi sifat yang minggu lepas, sifat hamas, ak. Kita lepas lagi. Dan huruf ta, ad, lepas dia jadi hamas. Okey. Cuma kita kena ingat macam ni lah. Satu huruf ini dia bukan hanya ada satu sifat sahaja. Dia ada banyak sifat. Contohnya huruf kaf dengan huruf ta. Dia minggu lepas dia duduk dalam kategori huruf yang bila matinya dia boleh terlepas dan keluar sedikit angin. Tabbat. Kalau ta. Kalau kaf kita belajar ataupun kita katakan ak. Itu sifat pada huruf kaf dan huruf ta. Okey. Kita tengok sifat yang kedua, dia panggil at-tawassut. Tawassut ni dia duduk tengah-tengah antara sifat syiddah dengan ar-rakhawah. Rakhawah kita tak belajar lagi. Kita tengok at-tawassut antara tengah-tengah. Kalau syiddah dia tertahan, dia kuat. Tawassut ni dia tengah-tengah, bermaksud pertengahan. Huruf-huruf yang mempunyai perantaraan antara sifat syiddah dan ar-rakhawah, hidup tengah-tengah tu, iaitu suara tertahan ketika menyebut hurufnya dan sebahagian suara terlepas. Macam mana? Kalau kita tengok huruf lam lah, al, ada tak ekor? Al, itulah tawassut. Kalau kita nak tahu macam mana huruf ini sifatnya, zahirnya, bila huruf itu mati, barulah jelas sifat dia. Al, an, a, ta, ain, ta. Kalau kita tengok surah Al-Kafirun, qul ya. Kalau kita baca qul, tak ada itu adalah tawassut. Kalau nun, yakun. Sebenarnya sifat huruf ni sebenarnya bab yang agak berat sikit lah. Tapi nak tak nak kena belajar dulu basic, ambil sekali jalan untuk tahu saja. Bila kita belajar Quran nanti, saya kata ni sifat apa, kita sama satulah kita akan belajar sampai kita ingat apa yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okay. Dan yang ketiga ataupun yang keempat daripada sebelum ni, ar-rakhawah. Ar-rakhawah berlawanan maksud dengan asyiddah dan juga at-tawassut, adalah satu sifat yang mempunyai dua lawan. Dalam 10 sifat huruf, dalam 5 pasangan ni ada 10 sifat. Sifat yang kedua ini sahaja dia berlawan dengan dua. Dia lawan dengan syiddah dan dia lawan dengan tawassut. Inilah ar-rakhawah. Mana dia ni berani daripada sifat yang lain. Dua lawan satu. Dan berlainan dengan sifat-sifat yang lain yang hanya mempunyai satu lawan sahaja. Dari sudut bahasa bermaksud lembut. Dan Al-Qur'an istilahkan ar-rakhawah bermaksud lemahnya pegangan huruf pada tempatnya atau makhrajnya, sehingga suara keluar bersama sebutan huruf-hurufnya. Huruf yang keluar bersamanya dinamakan ar-rakhawah. Ni dia panggil khudh, ghatha, hatta, qatta, syusin, zaya, sahin. Macam mana kita nak ingat huruf ini? Senang sahaja. Buang yang asyiddah tadi. Asyiddah tadi ada berapa? Buang asyiddah tadi. Lepas tu buanglah yang tawassut.
baki daripada kedua sifat itu keluarlah ar-rukhawah. Ar-rukhawah ni dia sifat dia lembut. Contohnya sin dah. Sin ar-rukhawah. Al huruf gha kita tahu sifat dia tebal, istilah. Tapi dalam masa yang sama dia ada sifat yang lembut. Al. Kalau ha, kalau dha, al. Tu sifat huruf bagi ar-rukhawah. Sini ada jadual saya buat. Jadi insya-Allah ini kita belajar sepintas alif saja. Sebab lagi kita akan baca dan insya-Allah kita akan sebut sikit-sikit. Asyiddah maksudnya tertutupnya makhraj menyebabkan tertahan suara. Tutup. Al tu asyiddah. Tawassut makhraj tidak tertutup sepenuhnya menyebabkan suara tertahan dan sebahagiannya terlepas. Amr, contoh keluar lagi sikit daripada sifat itu. Dan ar-rukhawah terbukanya makhraj menyebabkan terlepasnya suara huruf dha kalau kita wakaf dalam surah Al-Mulk ataupun surah Ma'aniyah, banyak nama surah Al-Mulk ni. Wa yaqbid kan, ayat yang ke-15 dari surah belakang tu. Wa yaqbid, ada yang baca wa yaqbidna. Tak apalah, sebab dia tak belajar lagi kot. Wa yaqbid. Kalau sin ar-rukhawah, ni sifat huruf yang kedua. Okay, insya-Allah kita tengok sambung balik surah malam ini. Siapa yang ingat boleh baca ataupun tengok di skrin. Siapa yang nak ambil masa pun boleh. Kita sambung balik surah Zalzalah, Al-Adiyat dan Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau kita tengok pada kalimah zul, tadi dah sifat tawassul. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau kita tengok huruf kha, ar-rukhawah dia terlepas semuanya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau kita tengok pada kalimah adalah ar-rukhawah, kita lepas semua. Pada kalimah akhrajatil tu sifat yang tengah-tengah tadi, dia tahan tapi dia keluar lagi. Tapi pada athqalaha dia sifat yang terlepas semua. Dia ada tiga yang kita belajar tadi. Satu, dia tahan betul-betul, dia tak bagi keluar. Yang kedua, dia tahan tapi keluar lagi. Yang ketiga, keluar semua. Pada kalimah athqalaha, huruf tha ni dia duduk dalam kategori ar-rukhawah. Walaupun dia tidak bunyi seperti sifat safi yang ada pada huruf sin, kalau kita baca dengan sin dia macam ni. Wa akhrajatil ardu asqalaha.
as dengan ada beza tak? Walaupun kita nampak dia sama, tapi bukan dia. Kita letak lidah kita pada bucu gigi gunting kita belah atas. Bagi siapa yang tak ada gigi, dia akan jadi licin. Asqala, lidah tu keluar belum? Dah. Huruf ta ni duduk di bucu gigi atas dah. Kalau sin, senang saja dah. Okey, sekali lagi dah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala ingat sifat yang tengah tadi lah, tahan tapi keluar lagi. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Okey, kita tengok pada kalimah yaum. Kalau dalam hukum tajwid ni dipanggil lim. Lim ni maksudnya lembut, mudah, lunak. Yaum, kita baca separuh, kita baca habis. Yaum ke ya, kita baca habis. Dan waw ini sifat dia ar-rukhawah, terlepas. Ingat kita, ar-rukhawah ni maksudnya adalah terlepas. Yang ni tertahan. Yang tengah-tengah tu dua-dua dia ada dah. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Okey, pada ayat yang kelima ni, kalau kita belajar makhraj huruf, kita dapat bezakan huruf ha dengan huruf ha. Bi anna rabbaka awha laha, awha laha. Tu huruf ha dengan huruf ha. Ini pentingnya kita belajar makhraj huruf. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Okey, kalau kita tengok di sini pada yasdurun, huruf sok tu ada sifat safir. Dalam masa sama dia duduk dalam kategori ar-rukhawah, yang terlepas. Yas, jangan tahan. Yas, bukan yos. Sebab bahagian atas tidak ada lagi dengan o. Yos, bukan yos. Yas. Lepas tu tengok pada kalimah ashtata. Yang ni kebiasaannya yang kita akan tertukar dengan huruf sin. Yasdurun nasu astata. Tu dah berubah maksud dah. Astata kita baca dengan sin. Dan yang sebab tu kita tengok pada kalimah yang terakhir dalam ayat yang kedua, a'malahum. Okey, a'malahum, itu sifat yang tengah-tengah tadi. Kalau hamzah kita tahan. Malahum, ubah tak masuk, ubahlah dan berubah huruf. Contohnya liyuraw a'malahum, tertahan, tak keluar. Tapi kalau ain kita tahan tapi dia keluar lagi. Inilah sifat huruf kalau kita belajar dah. Yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
mithqala dzarratin khairan yarah. Kena masukkan ayat. Faman ya'mal jangan faman ya'mal. Sama juga dalam surah Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu jangan tentukan dengan ain. Ma'du ubah maksudlah. Kalau yang ni, kalau ya'mal ni biasanya dia akan tentukan dengan huruf hamzah. Faman ya'mal ditentukan dengan hamzah yang sukun, yang mati. Ya'mal kena tekan sikit. Ya'mal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Kita tak belajar lagi bab gunnah. Dengan ni kita tak belajar lagi. Kita habis yang ni barulah kita masuk gunnah dah. Izhar, ikhfa dan sebagainya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarratin syarran yarah. Dia gunnah ni bukan di hidung. Khaysyuh ni atas ni dah. Nanti insya-Allah lah kita akan belajar. Kan sikit. Dzarratin biar rasa. InsyaAllah ada umur, ada masa kita belajar insyaAllah. Okay, kita tengok surah Al-Adiyat. Al-Adiyat masih apa? Benda perang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Wal-'adiyati dhabha. Okay, untuk sebut huruf lam tu dengan cantik, lidah tu kena naik ke habis. Al-mari jalan buka mula dah. Laki kena buka mula sikit. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. Subuh dengan tepat. Subuh dengan subuh. Kalau subuh dia jadi sin. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu S tu dia boleh bagi pada tiga huruf. Tha pun S, Sad pun S, Sin pun S. Itulah. Sama juga contohnya pada hari Khamis. Jadi kita baca khatamallah. Kita tak baca dengan khatamah, kita baca dengan khatamallah. Sebab apa? Kita terpengaruh dengan lahjah Melayu kita. Dan kita sadar kita tak tahu huruf itu tebal ke tidak. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Okey, ayat yang keempat ni dia ada satu hukum yang special, iaitu huruf ra yang mati dan sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Saya bagi tahu sebentar dah. Seandainya ada huruf ra yang mati dan sebelumnya ada huruf berbaris atas atau hadapan, mana kita kena baca tebal di sini.
Contohnya fa'athau, tebal lah sebab ta tu baris atas. Kalau kita tukar baris, fa'athu, confirm tebal sebab bila baris depan lagi tebal, sama mana tebal lah. Tapi bila huruf itu berbaris bawah dan selepasnya ada huruf ra, dia jadi nipis. Fa'athir, dia tak jadi fa'athir. Fa'athawna bihi naqa'a. Ya, tadi saya baca surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tebal, ada qaf dan ra. Ra tu mati, settle masalah. Dan da itu huruf qalqalah, mati juga. Dan sebelumnya ada huruf qaf yang barisnya atas, qadr. Kena bunyi qadr, cantik dah. Wal asr. Kalau dengar Ustaz Syahrul Azman baik kuliah, kita tengok dia baca tasbih kifaran surah Al-Asr, disebut wal asr. Kalau berhati hari Selasa lepas raya ni, minggu keempat, dengar dia baca wal asr innal insana lafi khusr. Tu ada. Mana dia sebut huruf tu dengan cantik lah, memperelokkan walaupun huruf itu mati. Yang selalu kita dengar 5 waktu, kalau saya dan semua imam biasanya akan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kena tebal. Sebab apa? Satu, ayat Quran, anak kita kena memberikan hak mustahak pada semua huruf itu dengan tepat. Yang kedua, kalau kita pergi dalam sikit bab tajwid, walaupun dia doa, kita kena baca cepatlah, tepat. Maksudnya an-nar tu kena tepat. Sebab apa? Nun itu baris atas, selepasnya ada huruf yang dibaca dengan 2 harakat, dan ra itu mati. An-nar. Bab ra ni dia panjang perbincangannya. Ra sahaja ada 7 kalau kita bincang nanti insya-Allah. Okey, sambung ayat yang kelima. Fa wasatna bihi jam'a. Sini kita akan tentukan dengan sad. Sebab apa? Kita pengaruh dengan huruf ta. Fa wasatna bihi jam'a. Mana salah? Sad kita tentukan dengan sin. Fa wasata, sata bukan fa wasata. Kalau fa wasa kita terpengaruh dengan huruf ta tu. Sebab nak jaga ta tu yang tebal, kita sebut silap. Fa wasatna bihi jam'a. Fa wasata. Sata. Kena bunyi dah. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lashahid. La syahid. La syahid. La syahid. Mana ada bagi he? Ada bagi ha, hi, hu. He tak ada dah. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Okey, kita tengok fil qubur. Yang ni tak payah buat tebal. Memang kita akan jadi tebal. Satu, sebab huruf ba itu baris dhammah. Bila baris dhammah, mulut kita dia jadi nak muncul sikit. Bu. Tak ada kita sebut bu gini. Mesti akan muncul.
Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Oh, cantik. Semua bunyi mana sa tu safi dia jelas. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Okey, tengok dua ni. Ni la khabir. Kita boleh tak baca tebal? Kalau ikut kaedah tak boleh lah. Sebdak dengan tebal. La khabir. Tu tebal. La khabir. Tebal. Nipis. La khabir. La khabir. La khabir. Naik lagi. Contohnya kulli syai'in qadir. Bukan kulli syai'in qadir. Salah. Sebab apa? Huruf da itu berbaris kasrah ataupun baris bawah. Sama juga la khabir, baris bawah. Sampai masa 2 minit lagi dah, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang kelemahan itu pada diri saya sendiri. InsyaAllah saya pun dalam masih lagi belajar dengan beberapa guru dan akan khatam sanad yang terdekat ni insyaAllah awal Ramadan. Dapat sanad haf anak, dapat sanad syu'bah haf Iman Asim. Dan akan sama lagi insyaAllah. Jadi ada masalah berkaitan Al-Quran, kalau mampu saya jawab, kalau tak mampu saya cuba tanya guru saya sendiri. Dan insyaAllah Ramadan ni kita pasang niat supaya kita dapat khatam bukan sekali, bukan 2 kali, dan insya-Allah mungkin 3 kali dalam masa sebulan. Macam mana nak buat? Kena curi masa sendiri untuk belajar khatam Al-Quran. Bukan kita cari masa. Kalau cari masa ni takkan ada. Kena curi dah, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ni dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia sebagai petunjuk cahaya dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami di saat kami baca kalimah-Mu dengan silap, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan lidah kami, fasihkan lidah kami menyebut kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, suburkanlah Al-Quran pada jiwa kami dan keluarga kami, ya Allah. Syafaatkanlah kami dengan syafaat Al-Quran, dan pakaikanlah kami di akhirat kelak dengan pakaian-pakaian Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah keluarga kami, saudara kami, jiran-jiran kami daripada bala dan wabak bencana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah syahban kami dan sampaikanlah kami dengan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk khatam Al-Quran beberapa kali pada Ramadan ini, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.